Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kelas kita yang seterusnya. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, macam biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa terlebih dahulu. Okey, mari sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, seperti biasa, sebelum kita memulakan kelas, Ustazah akan sediakan satu pembayang untuk kamu tekan. Okey, hari ini Ustazah ada sediakan satu video. Ustazah nak kamu tengok video ni dan cuba kaitkan tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan. Dah tengokkan videonya. Berdasarkan video yang tadi tu, agak-agak apa tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Okey, betul, kita akan belajar tentang keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari kita sama-sama lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah menyatakan riwayat hidup Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat pribadi Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan yang ketiga adalah menerangkan sumbangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, mula kita akan lihat tentang riwayat hidup Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, yang pertama ialah Khulafa' Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Okey, beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masihi, iaitu 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Okey, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan keturunan Bani Taimi Quraisy. Nama ibu beliau adalah Salmah binti Sakar Ummul Khair. Gelaran Atik, bebas daripada api neraka. As-Siddiq ialah bermaksud orang yang paling benar dalam kata-katanya. Beliau wafat pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Okey, yang seterusnya kita akan lihat riwayat hidup Khulafa' Umar bin Al-Khattab. Nama penuh beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau lahir di Mekah pada tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, Khulafa' Umar bin Al-Khattab ini dia berketurunan Bani Adi Quraisy. Nama ibu beliau adalah Tamah binti Hashim. Gelaran beliau Al-Faruq, iaitu pemisah antara hak dengan batil. Okey, beliau wafat pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Beliau wafat akibat ditikam oleh Abu Luluah Fairuz Al-Farisi. Okey, seterusnya kita akan lihat riwayat hidup
khulafah yang ketiga iaitu Uthman bin Affan. Dan nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Beliau lahir di Mekah pada tahun 576 Masihi. Beliau berketurunan Bani Umayyah Quraisy. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quraisy. Gelaran beliau adalah Zu Nurain, yang bermaksud yang memiliki dua cahaya. Kenapa dia menjadi bermaksud memiliki dua cahaya? Kerana beliau berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW. Okey, beliau wafat pada tahun 35 Hijrah ketika berusia 80 tahun. Okey, seterusnya yang terakhir kita akan lihat riwayat hidup Ali bin Abi Talib. Yang pertama kita akan lihat nama penuh beliau adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abu Manaf. Beliau lahir di Mekah pada tahun 599 Masihi. Beliau ni berketurunan Bani Hashim Quraisy. Nama ibu beliau ialah Fatimah binti Asad. Nama gelaran beliau adalah Abu Turab dan Abu Al-Hasan. Beliau wafat iaitu syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Okey, pembelajaran kita yang seterusnya kita akan lihat sifat-sifat peribadi Khulafah Ar-Rasyidin. Okey, yang pertama kita akan lihat sifat peribadi Khulafah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan seorang sahabat yang sangat pemurah. Seperti contohnya beliau sanggup membeli dan memerdekakan setiap hamba yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Sifat pemurahnya itu telah mendapat pujian daripada Rasulullah SAW dengan sabda baginda, "Saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hati." Seterusnya sifat yang kedua adalah beliau merupakan seorang yang sangat berani. Keberanian beliau dapat kita lihat ketika beliau selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Seterusnya sifat yang ketiga adalah beliau ini merupakan seorang hartawan yang sangat dermawan dan hartanya banyak dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang keempat pula adalah beliau merupakan seorang yang sangat cintakan kebenaran serta mempunyai semangat setiakawan yang tinggi. Dan yang terakhir, beliau ni bersifat merupakan seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis, terutamanya semasa beliau membaca Al-Quran. Okey, seterusnya kita akan lihat sifat peribadi Khulafah Umar bin Al-Khattab.
Beliau merupakan seorang yang berperwatakan kasar, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Yang kedua, beliau merupakan seorang sahabat yang sangat berani. Seperti contohnya, beliau suka berhijrah pada waktu siang dan secara terang-terangan. Sifat pribadi yang ketiga adalah beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga banyak pendapat beliau yang tepat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, beliau ni bersifat merupakan seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya. Okey, yang ketiga kita akan lihat sifat pribadi Uthman bin Affan. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu dan juga lemah lembut. Yang kedua, beliau memiliki sifat yang dermawan dan pemurah. Buktinya beliau sering menderma untuk tujuan peperangan terbuka, dan beliau juga ada menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah, untuk diberikan kepada umat Islam yang susah. Dan yang terakhir, beliau juga suka membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara yang terdekat. Okey, yang terakhir kita akan lihat sifat pribadi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib. Okey, sifat yang pertama adalah beliau merupakan seorang panglima perang yang berani dan gagah. Contohnya dalam perang Hendak, beliau telah berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman daripadanya. Okey, yang kedua, beliau ni mempunyai sifat pribadi yang pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan juga menunggang kuda. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang pandai menulis dan membaca, sehingga beliau dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu. Dan yang terakhir, beliau ni merupakan seorang yang sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum-hukum syarak, bahasa dan sastra serta kuat daya ingatan sehingga mampu menghafal seluruh Al-Quran. Seterusnya kita akan masuk kepada tajuk kita yang terakhir, iaitu sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin dalam bentuk politik ke agama, sosial, ekonomi dan sebagainya. Okey, pertama sekali kita akan lihat sumbangan yang telah diberikan oleh Khulafa' Abu Bakar As-Siddiq. Okey, sumbangan yang pertama yang dilakukan oleh Khulafa' Abu Bakar As-Siddiq adalah dalam bidang politik, iaitu beliau telah meneruskan cita-cita Rasulullah SAW untuk menghantar pasukan Uthman bin Zaid ke sempadan negara Syam untuk memerangi kerajaan Rom. Okey, seterusnya sumbangan beliau yang kedua adalah dalam bidang agama. Pertama, beliau telah memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan murtad dan nabi palsu. Beliau juga telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang cuba memberontak di serata pelusuk tanah Arab. Seterusnya yang kedua, beliau telah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada batu, daun-daun, kulit binatang dan hafazan para hufaz.
Okey, seterusnya kita akan lihat pula sumbangan yang telah diberikan oleh Umar bin Al-Khattab. Okey, sumbangan beliau yang pertama adalah dalam bidang politik. Dalam bidang politik, beliau telah menubuhkan majlis syura, dan yang kedua adalah membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gubernur. Dan yang ketiga, beliau telah menubuhkan jabatan tentera, polis, pencukaian dan perbendaharaan negara. Okey, seterusnya kita akan lihat sumbangan beliau dalam bidang sosial. Yang pertama adalah beliau telah menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Yang kedua adalah mengasaskan takwim Islam, dan yang ketiga dia telah memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Sumbangan beliau yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, beliau telah menubuhkan Baitul Mal. Kedua, memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Dan yang ketiga, membina terusan dan tali air untuk kawasan pertanian. Dan yang terakhir, beliau juga telah memberi sumbangan dalam bidang tentera, ketenteraan. Yang pertama adalah beliau telah mengemaskini angkatan tentera dan memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang. Ketiga, kita akan lihat pula sumbangan yang diberikan oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan telah memberi sumbangan dalam 4 bidang, iaitu sosial, politik dan ekonomi, tentera dan agama. Yang pertama, kita akan lihat sumbangan yang telah diberikan dalam bidang sosial. Beliau telah memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Dalam bidang politik dan ekonomi pula, beliau telah berusaha meningkatkan pendapatan rakyat, dan yang kedua telah mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan. Sumbangan beliau dalam bidang ketenteraan pula adalah pertama, beliau telah mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut, dan juga telah melakukan perluasan kuasa. Dalam bidang agama pula, beliau telah memberi sumbangan dalam membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Dan yang kedua adalah memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat. Okey, yang terakhir sekali kita akan lihat sumbangan yang telah diberikan oleh Ali bin Abi Talib. Beliau telah memberikan sumbangan dalam 3 bidang, iaitu sosial, tentera dan ekonomi. Okey, sumbangan beliau yang pertama adalah dalam bidang sosial. Dalam bidang ini beliau telah berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Dalam bidang ketenteraan pula, beliau telah membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria. Dan yang terakhir, sumbangan beliau dalam bidang ekonomi pula ialah meneruskan kutipan jizyah. Okey, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah nak pesan supaya nanti kamu cuba ulang semula apa tajuk-tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi kita telah belajar tentang riwayat hidup setiap Khulafah Ar-Rasyidin. Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua tadi Umar bin Al-Khattab. Ketiga Uthman bin Affan. Dan yang keempat tadi yang terakhir Ali bin Abi Talib.
Ustazah nak kamu cuba selidik balik, tengok buku balik tentang riwayat hidup mereka dan cuba ingat. Dan yang kedua tadi kita telah belajar tentang sifat-sifat peribadi yang dimiliki oleh beliau. Ada yang tadi tu Abu Bakar As-Siddiq tadi memiliki sifat yang sangat pemurah dan dermawan. Seorang yang cintakan kebenaran. Yang ketiga, mempunyai semangat setiakawan yang tinggi. Yang kedua tadi, Umar bin Al-Khattab, dia merupakan seorang sahabat yang sangat berani, memiliki kecerdasan yang tinggi, seorang yang berperwatakan keras. Yang ketiga tadi, Uthman bin Affan, iaitu seorang yang lemah lembut dan sangat pemalu. Dan kedua, seorang yang pemurah dan dermawan, sanggup mendermakan hartanya kepada orang-orang yang susah. Lepas tu, beliau juga suka membantu orang yang dalam kesusahan. Dan yang terakhir tadi, sifat peribadi dia adalah merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Pandai berpidato, handai bermain pedang, memanah dan juga menunggang kuda. Lepas tu, beliau juga tadi sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid Al-Quran dan juga beliau mampu menghafal seluruh ayat Al-Quran. Okey, tadi yang terakhir, tajuk yang terakhir, kita telah lihat sumbangan yang telah beliau berikan kepada Islam, agama Islam. Nanti lihat balik sumbangan-sumbangan dari segi politik, agama, ketenteraan dan sosial tadi. Lihat balik dan cuba baca dan fahamkan apa yang telah mereka berikan kepada negara. Okey, sebelum tu kita buat latihan. Buka dalam buku latihan yang selalu kita buat tu. Buka tajuk ni dan cuba buat semua soalan. Nanti kita semak sama-sama. Okey. Sekian, terima kasih.